الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa Masjid, muslimin, musliman, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana Allah masih lagi menganugerahkan rezeki nikmat yang pelbagai kepada kita. Rezeki bukan hanya sekadar wang ringgit sahaja, tetapi rezeki juga nikmat kesihatan, nikmat kita boleh jalan, kita masih lagi boleh melihat di ketika mana ramai orang yang tak nampak, kita masih lagi boleh makan di waktu ramai orang yang tak ada selera, tak boleh makan, tak tentu pasal. Kita masih lagi boleh berjalan di ketika ramai orang yang sakit lutut, gout, yang ada yang tak boleh bangun kena stroke dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ini nak memberitahu bahawa kita ni lemah, kita ni sebenarnya ceroy aja, kita ni tak ada apa, kita hamba, kita tak boleh sombong. Allah bos kita, Allah Rabb kita, Allah Tuhan kita. Kita wajib mentaati segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Seperti biasa, satu benda yang saya akan ulangi di kuliah-kuliah saya tidak akan jemu, iaitulah pertamanya, marilah kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita. Sesungguhnya amal, jika di sana tidak ada keikhlasan, awal-awal lagi kena reject dah, penat dan sia-sia sahaja. Kerana syaitan tidak pernah berputus asa untuk menghancurkan amal ibadah kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita dah buat 10 tahun dulu, tengok-tengok hari ni lingkup habis. Baru tadi contoh jumpa kawan dengan sembang bab haji, kita punya duk simpan dulu masa kita pergi haji, kita duk bangkit tahajud, tak lepas, tak miss, tak cerita kat siapa, sembang-sembang dengan kawan hari ni, kita pun cerita Allah seronok. Cerita pula time tu temai rasa macam nak ingat hang seorang je. Aku pun habis hancur tuan-tuan. Yang kata syaitan ni, dia tidak pernah berputus asa untuk melingkup dan menjahanamkan, untuk mengheret seramai mungkin manusia untuk menjadi temannya di dalam neraka. Ya Allah, ikhlaskan hati kami, Kau kekalkan keikhlasan kami sehinggalah Engkau cabut nyawa kami. Ya Allah, kami tahu ya Allah, Engkau amat memurkai apabila seseorang hamba dia melakukan sesuatu amal bukan kerana-Mu. Kadang-kadang manusia melihat dan kami merasa diri kami hebat, sebenarnya kami lemah, kami tak ada apa. Ya Allah, tolong kami ya Allah, bersihkan, sucikan, ikhlaskan hati kami. Yang keduanya, kita beritahu juga kepada Allah, ya Allah, kalaulah ada pahala kepada kami pada malam ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami, dua orang manusia yang kami tak mampu nak balas jasa dan kebaikan mereka. Mungkin pada saat ini mereka sedang berada di dalam kubur,
sebahagian daripada ibu dan ayah kami sedang berada di dalam kubur, ya Allah. Na'udzubillah, minta simpan ya Allah, kalaulah pada saat ini mereka sedang disiksa, mereka sedang dihimpit di dalam kubur, ya Allah, Kau jadikanlah amalan pahala kami pada malam ini, ya Allah. Kau hilangkanlah sisaan kubur mereka, ya Allah. Kau lapangkanlah, Kau luaskanlah kubur mereka seluas-luasnya. Kau cerahkanlah kubur mereka, ya Allah. Kami tak mampu nak balas jasa dan kebaikan ibu dan ayah kami, dua orang manusia yang paling ikhlas, yang paling baik di dalam hidup kami. Walaupun mereka penat, walaupun mereka letih, mereka tidak mengeluh. Mereka jaga, mereka didik, mereka nafkahkan kami dengan pelbagai kebaikan yang kami tak mampu untuk membalasnya, ya Allah. Ya Allah, tolong mereka, ibu dan ayah kami, ya Allah. Yang ketiganya, siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni, sunat atas aku kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kita niatkan juga, ya Allah, kami nak tunggu, nak solat isyak berjemaah. Mudah-mudahan sepanjang kita duk tunggu masuk waktu ni, kita memperoleh pahala seolah-olah kita sedang mengerjakan solat. Walaupun saat lagi 3 kali lena, tak ada masalah. Kuliah saya boleh lena. Cuma jangan duk bawa keluar enjin motorbot kan. Dan jangan semua lena lah kan. Seorang dengar pun jadilah kan. Mai jauh ni bertamin dah kan. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat yang semua kita hafal. Satu surah yang kadang-kala orang kita ni dia hafal tetapi dia terlupa makna. Walhal ayat ni satu peringatan yang sangat basic, yang sangat fundamental. Allah habaq siap-siap kat kita ayat yang kita hafal. Apa dia? يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Tuan-tuan, Allah habaq ni, hari ini, hari yang Allah sebut ni, kita semua akan lalui dan kita semua akan jumpai nanti. Apa dia? Apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, kita akan dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing. Waktu itu kata Nabi SAW, kita dibangkit dalam keadaan sangat lapar, sangat dahaga. Waktu itu kita dibangkitkan dalam keadaan tidak ada pakaian. Kita pernah sebut dah hadis ni, tetapi sengaja nak diulang-ulang ni. Lapar ni, bangkit-bangkit, luah seluas-luasnya tanah di padang mahsyar. Tak ada dah kan din termaju ke kan, din tak maju ke, nasi kandang apa ke, kampung Melayu apa semua tak ada dah. Bukan nak beli-beli dah. Bangkit tu dalam keadaan dahaga. Subhanallah. Lapar. Siapa yang akan dapat air? Orang yang atas dunia pernah bagi air kepada orang. Orang yang atas dunia yang pernah bagi orang makan. Hak tuan-tuan dapat seorang sebungkus kan, lepas tu kuliah tak boleh lama kan, dapat bungkus nasi kandang ke, martabak ke apa tak tahu kan. Yang orang yang atas dunia dia pernah bagi orang makan, insya-Allah dia akan mendapat makanan. Sebab tu tuan-tuan, saya kempen untuk diri saya, latih diri kurang-kurang seminggu sekali. Tak boleh ramai sikit pun jadi, belanja orang makan. Kita masuk kedai makan, kita tengok, kita tahu cleaner tu yang kerja di office kita tu memang susah. Kira sekali meja dia makan apa kan? Kira tengok, kadang-kadang kita tahu kerja tukang kebun, kerja sapu sampah kan, bukanlah nak hina, tak hina sikit pun. Kita tahu mungkin gaji 1,000 lebih kan, anak 5-6 orang, kira sekali. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak menyesal di sana nanti. Mudah-mudahan kita tersenyum di pada mahsyar kelak.
Siapa yang akan mendapat pakaian? Orang yang atas dunia pernah bagi orang pakai, kan? Dia pernah beli baju baru, dia hadiah kepada orang. Jangan kita meninggal sebelum kita pernah memberikan hadiah baju, tak kira apa-apa pun. Janji bagi hak elok-elok, kan? Waktu tu kita akan dibangkitkan daripada kubur kita untuk apa kata Allah? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Waktu tu kita tak boleh tipu dah siapa-siapa pun, kan? Atas dunia mungkin orang nampak kita ni ustaz. Atas dunia orang nampak kita duk ceramah kuliah maghrib merata. Orang pun kadang masa kagum dengan kita. Tetapi Allah tahu dosa kita, Allah tahu aib kita, kan? Kalau dah Allah buka aib kita, tuan-tuan, tak mai kita masjid ni. Kalau dah orang tahu aib kita. Sebab semua kita pasti ada aibnya. Ada cendoi, ada kelemahan, ada dosa. Bagaimana tuan-tuan? Waktu tu untuk diperlihatkan semua perbuatan kita. Dan Allah habaq lagi apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Ini yang seronoknya tuan-tuan. Allah habaq kita buatlah kebaikan walaupun mungkin kecil, tapi syarat yang paling penting apa dia? Ikhlas. Tak ada yang tu penat. Walaupun tadi kita mai jumpa kawan, Assalamualaikum, pahala. Jumpa kawan muka manis, senyum, pahala. Sembang orang ni, perkataan kita ni tak menyakitkan hati orang, pahala. Kita ajak orang kepada kebaikan, pahala, sedekah. Ada orang bila keluar je kalam dia tu, orang sakit hati. Dia kalau dia bercakap ni, memang dia kira nak kutuk orang, kira nak condemn orang, rapat tu dia bagi. Bawah kapet lagi. Ada orang jenis macam tu. Dia kira sembang tak jatuh, kan? Orang dengar pun orang tak abang, cuma orang meluat, kan? Kita jangan macam tu, tuan-tuan. Biarlah percakapan kita ni, kadang kawan kita ada masalah, kita nak tolong RM2 mungkin kita tak mampu. Tetapi kita memberikan perkataan-perkataan yang baik, yang dia boleh memanfaatkan, yang menyeronokkan hati dia, yang mengembirakan perasaan dia, yang menghilangkan kesedihan dia, pahala. Subhanallah. Kita nak mai tadi, kan, nampak ada paku, buang paku. Tengok kucing mai kelinting kat kaki kita, kita pun cubit ikan sikit bagi, kan? Rajin-rajin sembang dengan kucing tu, abang esok ni hang tak masuk dalam neraka nah. Mudah-mudahan hamba ke Allah nah, walaupun Allah dah tahu dah, kan? Tuan-tuan, buatlah kebaikan walaupun kecil. Kan kisah yang kita selalu duk sebut ketika mana peperangan Tabuk. Ketika mana peperangan Tabuk, satu peperangan yang Nabi SAW apabila mendapat berita Rom nak menyerang Madinah. Satu-satunya peperangan yang Nabi bagi tahu nak pergi destinasi tempat tujuan Tabuk. Madinah ke Tabuk berapa jarak dia? Taklah jauh sangat, lebih kurang 650 km. Sini pi pasar Corasta ya. Betul? Ustaz so merepek Ustaz, kan? 650 km sini pi Johor Bahru no. Bayangkan sahabat-sahabat nak pi daripada sini pi Johor Bahru no, tuan-tuan. Bukan ada truk askar, bukan ada helikopter, bukan ada jet pejuang. Yang ada seekor unta, share 3 orang. Nabi share dengan sahabat, kongsi dengan Sayyidina Ali. Kata Imam Qatadah, dalam peperangan Tabuk sahabat pi sebiji korma, kongsi 2 orang makan kecap-kecap pas kat kawan sebelah. Macam mana susahnya sahabat dahulu, tuan-tuan. 30,000 lebih pergi. Bagaimana Nabi SAW bila Nabi ni, Nabi kempen kepada sahabat supaya infakkan harta mereka. Nabi SAW membacakan ayat di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-11.
Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah orangnya yang nak bagi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya? Satu. Yang kedua, walahu ajrun karim, ia akan memperoleh pahala yang besar. Nabi kempen sahabat supaya infak, supaya sedekah untuk persiapan ke Tabuk, persiapan tentera ke Tabuk. Kerana waktu tu musim panas, waktu tu di pohon-pohon tamar, buah-buah kurma duk bergayut, tetapi tak masak lagi. Waktu tu nak pi ni dalam keadaan ramai orang susah. Ada sahabat miskin mai jumpa Nabi, minta untuk pi sekali. Depa tak ada apa, senjata apa pun tak ada. Nabi kata, aku tak ada apa nak bagi. Balik sahabat-sahabat ni menangis kerana tak boleh ikut sekali pi dalam peperangan Tabuk ni. Nabi kempen kepada sahabat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ada tak siapa-siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah lipat gandakan? Allah yang janji. Ayat ni valid sampai hari kiamat, tuan-tuan. Sampai hari ni valid ayat ni. Dan dia akan memberi pahala yang besar. Sayyidina Umar datang jumpa Nabi. Sayyidina Umar bawa kereta. Nabi tengok-tengok. Nabi tanya Umar, apa yang kamu tinggal kepada ahli keluarga kamu? Umar kata, ya Rasulullah, banyak mana aku bagi ni, banyak tu aku tinggal kepada ahli keluarga aku. Maksudnya Umar bagi separuh. Dan Umar kata, kali ni insya-Allah aku boleh mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok Abu Bakar mai pula bagi. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal kepada ahli keluarga kamu? Sayyidina Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia. Sehingga Umar kata, demi Allah, aku tidak akan mampu untuk mengalahkan Abu Bakar sampai bila-bila. Sahabat mereka berlumba, bukan mereka glamour, bukan mereka buat tu kerana riak, bukan kerana sombong dah. Mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia. Satu-satunya sahabat, satu-satunya manusia yang bila dia bersedekah, dia bagi semua harta dia. Yang Nabi terima hanya Abu Bakar seorang je. Sahabat lain Nabi tak terima. Kerana Nabi tahu hati nurani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Dia bagi tu bagi ikhlas. Nabi kalau nak ambil harta Sayyidina Abu Bakar, Nabi boleh ambil anytime. Sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Orang lain aku boleh balas harta dia, boleh balas jasa dia, tetapi seorang aku tak boleh balas, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat kaya hak lain mai bagi harta banyak. Sahabat-sahabat yang kaya lah. Kisah yang masyhur yang kita selalu duk sebut, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan, bila Nabi SAW kempen ayat ni, Nabi baca ayat yang kita sebut saat ni, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ada siapa-siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah lipat gandakan dan dia akan memperoleh pahala yang besar. Sayyidina Uthman bagi 100 ekor unta, 200 ekor, 300 ekor, sampailah 940 ekor unta yang Sayyidina Uthman bagi. Ini disebut oleh Ibn Shihab Al-Zuhri rahimahullah, yang menyebut di dalam peperangan Tabuk Sayyidina Uthman membantu memberikan 940 ekor unta, lalu dia genapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya menjadi 1000 ekor. Dalam riwayat Abdul Rahman bin Samurah, Sayyidina Uthman bin Affan bawa 1000 dinar yang dia bubuh dalam poket dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia letak kepada Nabi, dia bawa keluar daripada poket dia. Terus Nabi kata, ma dhara Uthman ma amila ba'da al-yawm, tidak akan membahayakan, tidak akan memudaratkan Uthman apa yang dia buat setelah hari ini. Ma dhara Uthman ma amal,
ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm, tidak akan membahayakan Uthman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim. Dan sahabat Huzaifah menyebut Sayyidina Uthman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi mempersiapkan peperangan Tabuk ni dengan membawa pula 10,000 dinar. Dia memberikan di hadapan Nabi. Nabi membolak-balikkan, Nabi belek-belek dengan tangan baginda yang mulia, sambil Nabi kata apa? Ghafarallahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampuni kamu wahai Uthman, apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu nampakkan, dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Tuan-tuan, doa Nabi. Dalam riwayat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Uthman datang kepada baginda saat persiapan tentera ke Tabuk dengan membawa 700 uqiyah emas. Pemurahnya sahabat kan. Ini sahabat yang kaya, Sayyidina Uthman. Kaya Sayyidina Uthman. Kaya tak kaya sampai hari inilah kerajaan Saudi, kita sebut dah, pernah kerajaan Saudi buka akaun atas nama Uthman bin Affan untuk masukkan segala harta tanah-tanah wakaf Sayyidina Uthman yang diambil buat hotel dan sebagainya. Dan duit tu keuntungan dia tak kurang setahun 50 juta kan. Inilah Sayyidina Uthman bin Affan. Anda ingat tak kita pernah cerita ketika mana puak-puak pemberontak yang datang daripada Mesir, daripada Kufah, daripada Basrah, yang terpedaya, yang tertipu dan yang menipu dengan cerita konspirasi fitnah yang direka ke atas Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan khalifah, menantu Nabi SAW yang digelar Zunnurain, pemilik dua cahaya, satu-satunya manusia di atas muka bumi ni yang berkahwin dengan 2 orang anak Nabi. Tak ada orang lain tuan-tuan, Sayyidina Uthman seorang. Tuan-tuan ceklah. Mula-mula dengan Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah wafat, dengan Ummu Kalsum pula Nabi kahwinkan. Dan Nabi kata, kalau aku ada lagi anak perempuan saya, aku akan kahwinkan dengan Uthman. Ketika mana puak pemberontak mai 6,000 lebih kurang kepung Madinah untuk membunuh Sayyidina Uthman setelah tersebar berita fitnah yang direka oleh seekor mangkuk ayun namanya Abdullah bin Sabah, yang daripada lahirnya, daripada Abdullah bin Sabah inilah lahirnya puak-puak Khawarij, lahirnya puak-puak Syiah. 7 fitnah yang mereka reka, yang mereka sebarkan terhadap Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ramai orang terpercaya ini bahaya fitnah. Sebab itulah ulama-ulama sepakat menyebut apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah dialah punca kepada perpecahan. Dosa dia ditanggung sampai ke hari ini. Abdullah bin Sabah ni, dia pemain, dia kepung pemuda-pemuda di kalangan sahabat, Abu Hurairah, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, cucu-cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dan anak-anak muda yang lain datang dengan pedang-pedang mereka untuk mempertahankan khalifah, untuk mempertahankan menantu Nabi SAW, Sayyidina Uthman, daripada diapa-apakan oleh puak-puak pemberontak ni. Sayyidina Uthman mengeluarkan arahan kepada sesiapa yang merasakan wajib bagi mereka mentaati arahan aku sebagai khalifah, aku tak izinkan siapa-siapa pun menghunuskan pedang. Mulianya hati Sayyidina Uthman bin Affan, dia tak mau orang lain tertumpah darah kerana dia tak bagi sahabat untuk bertarung dengan, untuk menghunus pedang lawan puak-puak pemberontak. Dia suruh sahabat balik, menangis sahabat, pakak menangis, kerana mereka tahu mereka akan kehilangan seorang sahabat yang hebat, khalifah. Bagaimana puak pemberontak kepung rumah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan sempat lagi berdakwah kepada puak-puak pemberontak tu. Sayyidina Uthman kata kepada mereka, hampa tahu tak, hampa bisa dengar tak, ketika mana Nabi SAW
bersama-sama dengan Abu Bakar, bersama-sama dengan Umar, bersama-sama dengan aku, berada di atas bukit Uhud. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Lalu Nabi SAW menghentakkan kaki baginda yang mulia, sambil Nabi sebut, "Uthbut Uhud, diam kamu wahai Uhud. Tahu tak siapa yang ada di atas kamu? Aku, seorang Nabi, As-Siddiq Abu Bakar, dan 2 orang syahid." Sayyidina Osman tanya kepada pak pemberontak, "Hampa tahu tak Nabi Muhammad aku akan mati syahid?" "Kami tahu." "Hampa tahu tak," kata Sayyidina Osman, ketika mana Nabi sampai di Madinah, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, waktu tu perigi telaga-telaga di Madinah dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dan ada satu telaga yang airnya sangat sedap, iaitulah telaga Rumah. Perigi yang air dia sangat sedap, yang Nabi tawar kepada sahabat, ada tak siapa-siapa yang boleh membeli telaga ni dan kemudian dia mewakafkan untuk kegunaan muslimin, untuk kegunaan orang-orang Islam. Hampa tahu tak? Sayyidina Osman tanya kepada pak pemberontak, "Hampa tahu tak siapa yang membeli telaga tu?" "Aku yang membelinya." Sayyidina Osman bukanlah sombong, tapi dia nak memperingatkan kepada pak pemberontak bahawa perbuatan hampa ni tak betul ni, salah. Hampa tahu tak? Nabi sebut, barang siapa yang membeli, yang menggali telaga rumah, maka dia akan memperolehi syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hampa tahu tak? Aku yang membelinya. Hari ini hampa tak izinkan walaupun setitik air untuk sampai ke rumah aku. Hampa tak bagi. Walaupun salah seorang isteri Nabi, Maimunah, dia cuba bawa air buah hati unta nak hantar ke rumah Sayyidina Osman, puak-puak pemberontak pukul unta tu, dan nyaris-nyaris isteri Nabi terbunuh. Jahat. Inilah menantu Nabi SAW, Sayyidina Osman, yang pemurah dia, Masya Allah, turun kepada anak angkat dia. Anak angkat dia nama apa? Yang dia ambil, dia bela selepas peperangan Badar, iaitulah Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Ingat nama ni, Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu, iaitulah anak angkat Sayyidina Osman, yang ayah dia dibunuh di dalam peperangan Badar oleh Sayyidina Ali. Dia ni adik-beradik kaum kerabat Sayyidina Osman. Kerana tu Sayyidina Osman ambil belah. Salah seorang daripada 4 orang di zaman Sayyidina Osman, ketika mana Huzaifah balik daripada peperangan di Azerbaijan, di Armenia, jajahan Rusia tu. Huzaifah, sahabat besar, yang ikut serta bersama dengan tentera Islam di Iraq, di Kufah, untuk memerangi, untuk menaluki, meluahkan, menyampaikan dakwah dan juga menaluki jajahan Rusia, Armenia, Azerbaijan. Bagaimana Huzaifah tengok di sana bacaan Al-Qurannya jauh berbeza, seperti mana apa yang dibaca oleh orang di Madinah, seperti apa yang diajar oleh Nabi SAW. Huzaifah balik dari peperangan ni, dia jumpa dengan Sayyidina Osman. Dia kata, "Wahai Khalifah, aku bimbang umat ini akan berselisih tentang Al-Quran seperti mana Yahudi dan Nasara berselisih tentang kitab mereka." Lalu Huzaifah cerita bagaimana jauhnya cara bacaan orang-orang di sana. Lalu Sayyidina Osman arahkan supaya diambil Al-Quran yang telah dikumpulkan, yang dipegang oleh Hafsah, isteri Nabi SAW, yang juga merupakan anak Umar Al-Khattab. Apabila Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar kumpul Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar wafat, Umar pegang. Umar wafat, Hafsah pegang. Sayyidina Osman Al-Hawam minta kepada Hafsah untuk apa? Untuk menyalin balik Al-Quran. Quran-Quran hak lain semua dihimpun dan dibakar. Maka disalin tu, salah seorang yang diamanahkan untuk menyalin tu Sa'id bin Al-As, anak angkat Sayyidina Osman bin Affan. Lagi siapa? Anak Az-Zubair bin Awam, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhumah. Lagi siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lagi siapa? Seorang lagi? Tuan-tuan cari sendiri ya. Okey ya, dah bagi jawapan 3 daripada 4 dengan Sa'id bin Al-As.
anak angkat Sayyidina Osman, yang juga kaya, ulama di kalangan sahabat, dan juga sangat-sangat pemurah macam bapa angkat dia. Sebab tu dalam riwayat sebut tuan-tuan, Sa'id bin Al-As ni anak angkat Sayyidina Osman. Beliau radhiyallahu anhu dibesarkan di dalam keluarga Sayyidina Osman. Apa maknanya? Maknanya pak angkat dia orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Kan Sayyidina Osman Nabi abang, umat aku yang paling pemalu. Bukan Leha, bukan Tijah, bukan Salmah. Namanya Osman bin Affan. Sayyidina Sa'id bin Al-As, dia dibesarkan di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana isteri Sayyidina Osman anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'id bin Al-As sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tok wan angkat dia. Sebab tu dalam riwayat sebut di antara sahabat yang memiliki akhlak mirip seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Al-As. Sangat alim, bukan alim saja, kaya. Kaya sungguh-sungguh ni, bukan sikit. Bukan saja kaya, sangat pemurah. Nanti ada waktu kita akan cerita Sa'id bin Al-As. Tuan-tuan, di hari Tabuk ni, nak cerita mukadimah ni tak lagi pakai tahu kat kitab dah kita ni kan, mukadimah kan. Masuk isyak kita berhenti kan. Saya SOP ke apa, isyak saya berhenti insya-Allah kan. No tuan-tuan, no nasi kandang apa semua sejuk kan. Masalah tu kan, masalah dunia kan. Tuan-tuan, nak habaq bagaimana ayat yang kita baca tadi tuan-tuan. Allah kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Bagaimana dalam Tabuk ni kita cerita tadi, sahabat-sahabat hak kaya, sahabat hak miskin. Di antaranya tuan-tuan Abu Aqil Al-Ansari, cerita yang kita pernah cerita, tapi sengaja saya nak ulang sebagai bagi semangat pada kita. Abu Aqil Al-Ansari, bila Nabi kempen sahabat, Nabi duk baca ayat tadi, surah Al-Hadid ayat yang ke-11, ada siapa-siapa nak bagi pinjaman kepada Allah, sahabat-sahabat kaya ni pokok bagi. Abu Aqil dia miskin sungguh tuan-tuan. Sahabat hak jenis miskin sungguh. Abu Hurairah sebagai contoh, ketika mana dia baru sampai, dia tahun 7 Hijrah bersama dengan Nabi. Tahun 11 Nabi wafat, 4 tahunnya. Tetapi di awal-awal dia main duduk di masjid Nabi, dia menjadi Ahlus Sufah, ketua Ahlus Sufah. Abu Hurairah lapang tuan-tuan, tak macam kita. Kata Abu Hurairah, aku lapang ni, aku terpaksa nak tahan lapang ni, terpaksa menerak atas tanah supaya tekan perut ni, supaya tak rasal, supaya mengurangkan kelaparan. Sahabat-sahabat dia duk ingat dia kena sawan, nak bubuh lah garpu ke sudu ke apa, lebih kurang macam kita hari ni kan. Abu Hurairah kata, duk aku lapang kan. Pernah satu hari dalam riwayat yang sahih, dia tunggu tepi jalan, kok lah ada sahabat yang akan ajak dia makan. Dia tunggu-tunggu, tengok-tengok Omar lalu. Cantik Abu Hurairah kata. Dia pun buat tegur Omar, tanya apa lebih kurang, dengan harapan harap-harap sagi Omar ajak pergi makan apa, kami goreng apa kat Omar kan. Tengok-tengok, lepas tanya semua, Omar pun betul benda lah jawab. Omar pun jalan. Alah, terlepas. Lepas dia lalu pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila lalu pula, Abu Hurairah tahan, tanya juga, tanya apa habang, tanya soalan apa lebih kurang, dengan harapan mudah-mudahan harap-harap Abu Bakar ajak aku pergi makan. Tengok-tengok Abu Bakar pun macam Omar juga, jalan terus. Duk tunggu lagi ni, siapa dah nak boleh bagi aku makan, lapar sangat ni, memang tak ada apa nak makan. Tengok-tengok Nabi lalu kan. Yang kata Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rindunya kan, rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Rindunya nak pergi bumi Madinah, tak boleh pergi lagi kan. Nabi SAW bila lalu, ya Nabi tengok muka Abu Hurairah, Nabi kata lapang ni lapang kan. Nabi kata lapang ya Rasulullah, jom ikut balik. Nak balik rumah Nabi ni tuan-tuan, belum tentu lagi ada makanan. Nak balik rumah Nabi ni belum tentu. Balik rumah kita ni tuan-tuan, ada lagi gulai tengah hari tadi, betul Haji Abdul Razak, ada lagi kan. Tidak pun saya lagi, tak ada pun nasi kandang apa semua ada lagi kan. Tak ada masalah. Nabi balik-balik rumah Nabi ni, tengok-tengok atas meja ada segelas susu. Nabi cek dulu. Sebab Nabi tidak boleh, haram untuk Nabi makan harta sedekah. Tengok-tengok susu orang bagi hadiah, cantik. Nabi pun kata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah tengah lapar ni tuan-tuan. Nabi kata ke Abu Hurairah apa?
pi panggil semua ahli sufah, meh nak ajak minum sekali. Abu Hurairah duk minum, yang lapangnya aku kan. Nabi pi suruh panggil geng-geng aku lagi. Berapa orang sahabat ahli sufah tu? 300 orang. Susu segelas. Abu Hurairah kata apa ya kan. Maka yang kata sahabat ni sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka Abu Hurairah pi juga pi panggil sahabat-sahabat ahli sufah. Ahli sufah hak mai tu pun jenis lapang juga. Bila sampai ni Nabi minta bekas besar sikit, Nabi ambil gelas tu, Nabi bubuh. Lepas tu Nabi suruh seorang-seorang naik. Seorang-seorang minum sekenyang-kenyang sepuas-puasnya. Ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang-seorang naik minum, turun naik yang lain sampai habis, tinggal 2 orang lagi yang tak minum lagi. Siapa dia? Abu Hurairah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan pemimpin yang sebenarnya. Ni kadang duk sembang je, rakyat didahulukan apa bala semua, depa sapu kelia kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam last person. Tinggal Nabi dengan Abu Hurairah, Nabi suruh Abu Hurairah minum. Kata Abu Hurairah, aku ni duk dapat duk gram lama lah. Maka aku pun minum, tidak ada ruang di perut aku yang tak boleh isi, melainkan aku isi sampai tak boleh nak isi. Dan susu tu masih ada. Dan last sekali barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mengutamakan orang lain kan. Kita ni kadang sembang ya, kan, sembang ya. Begitulah sahabat yang miskin tuan-tuan, lapang macam tu. Abu Aqil Al-Ansari ni bila Nabi duk kempen sahabat di dalam untuk infak harta ni, ayat yang kita baca tadi ni, dia balik rumah muka sedih, bini tengok, abang awak abang dok Nabi duk kempen sahabat untuk infak harta, kita tak ada apa nak bagi. Oh sedih dia. Bini pun bagi dia tenang kan, isteri yang solehah kan, lebih kurang macam isteri kat sinilah kan. Tapi tempat-tempat lain kadang-kadang suami tak dan nak tongkat motor ya, abang gas habis kan. Tak dan lah Pak Long tu nak rehat kan. Padahal balik tadi Pak Long balik kerja 3 kali kena timpa ayat hujan kan. Duk pening kepala, duk melelong tak habis lagi. Tak ada apa lagi. Cerita dah masalah ni daripada A sampai Z. Tak apalah, kita pun faham kan. Kadang isteri dia duduk kat rumah ni lagi kerja lagi banyak daripada isteri yang pergi kerja kan. Duk esok pagi subuh dia pergi masjid. Pergi masjid tengok-tengok sahabat lain pun pakak duk bawa barang banyak ni, bawa banyak lah. Dia balik sedih lagi abang kat bini. Jah. Dah lah bukanlah nama dia Jah, saya bubuh pi lah. Jah. Nu kat masjid nu orang pakak buat mai infak banyak lah. Kita tak ada apa nak bagi. Isteri dia kata apa? Abang, kita mesti terlibat juga. Kita mesti kena bagi juga. Abang tunggu sat. Isteri dia pergi kat dapur, pipi ambil segenggam kurma. Hak tu je ni pada. Ambil 2-3 butir kurma ni, dia ambil kain putih, dia bubuh dan dia balut. Ikat dia long. Dia pun bagi kepada suami dia Abu Aqil Al-Ansari. Bila dia bagi tu, dia kata abang, hak ni lah yang kita ada pun abang pergi bagi dekat Nabi SAW sebagai sumbangan kita. Abu Aqil dengar-dengar dia kata, ish, takkan nak bagi kurma ni ya. Lepas tu dia sendiri yang jawab, daripada tak bagi apa, kurma pun kurma lah kan. Seronok dia Abu Aqil bawa ni kain putih ni, bungkus ni, kurma berapa butir ni sebagai infak dia. Sebab dia ada pun hak tu ya. Dia ada pun hak tu ya, hak lain tak ada. Bila dia pergi, tiba-tiba tengah jalan, pok-pok munafik sudah nampak Abu Aqil. Dia pun nampak dia dengan seberkas kain putih ni, pun tanya, ni nak pergi mana ni? Dia pun abang dengan seronoknya. Nampak baik ni kita kena rasa seronok. Dia pun abang, dah ni nak pergi bagi sumbangan aku untuk persiapan tentera ke Tabuk ni, kata Abu Aqil Al-Ansari. Pok-pok munafik tengok-tengok nak bagi kurma ni. Hak ni je yang aku ada pun. Pakak gelak, pakak mentertawakan sahabat ni Abu Aqil Al-Ansari. Pok-pok munafik takkan nak bagi kurma ni, baik tak payah bagi. Ni panggil orang munafik.
Dia sahabat-sahabat, dia mereka melihat sahabat-sahabat yang kaya, yang bagi banyak ni, tu semua nak menunjuk. Yang bagi banyak tu semua nak menunjuk tu. Tetapi yang kata Abu Aqil ni ikhlas tuan-tuan. Dia tak peduli orang hina dia. Dia senyumnya, dia terus jalan. Pergi ke masjid Nabi. Tak dan dia nak masuk dalam masjid, tengok Nabi duduk tunggu dah. Rupa-rupanya Allah dah habaq dekat Nabi apa yang berlaku, bagaimana Abu Aqil diejek-ejek, ditertawakan oleh puak-puak munafik. Dia sampai tu, Nabi keluar, Nabi sambut dia. Nabi kata, mana dia? Apa benda yang kamu nak bagi, wahai Abu Aqil? Di sisi Allah, apa yang kamu nak bagi tu, wahai Abu Aqil, nilainya lebih daripada emas lagi. Sesungguhnya orang-orang munafik yang mentertawakan kamu, wahai Abu Aqil, Allah menjanjikan azab yang pedih untuk mereka. Hak itulah tuan-tuan turunnya ayat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-79. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-79 ni, salah satunya sebabnya kerana peristiwa Abu Aqil ni dipermain-mainkan, diketawakan oleh puak-puak munafik. Apa dia ayat yang ke-79? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang-orang munafik, iaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperolehi harta untuk disedekahkan selain sekadar kemampuannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan untuk mereka walahum adzabun alim, untuk mereka azab yang pedih. Tuan-tuan, daripada mukadimah kita tadi tuan-tuan, bagaimana Allah habaq di dalam ayat yang kita baca tadi tuan-tuan, di dalam surah Az-Zalzalah, apa dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Buatlah kebaikan. Walaupun Abu Aqil tadi tuan-tuan, dia bawa 2-3 ketui biji kurma aja, tetapi nilainya di sisi Allah sangat special, sehingga turun ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-79. Subhanallah. Tengok-tengok lepas ni pakat bila nak dermanya bawa main 3 biji kurma kan, 3 biji butir kurma. Pasal apa? Kisah Abu Aqil kan. Kita janganlah tuan-tuan kan, kita 10 kotak kurma pun boleh beli. Hak ni dia ada hak tu ya kan. Buatlah kebaikan. Dan yang merisaukan kita juga tuan-tuan, peringatan untuk diri saya, ayat yang berikutnya, ayat yang penutup, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Oh, hak ni kita takut tuan-tuan kan. Atas dunia kita boleh tutup, atas dunia orang tak tahu, atas dunia kita boleh tipu orang, tetapi Allah tahu. Suatu saya nak kempen untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan, tambah-tambah malam Jumaat ni, esok kita bangun awal sembahyang tahajud, minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah atas dosa-dosa kita. Dan satu benda yang selalu kita ulang juga tuan-tuan, dosa yang paling kita letih tuan-tuan, dosa dengan orang. Dosa kita dengan orang, hak kita mengumpat kan? Hak kita ambil harta orang tanpa hak. Di dalam masyarakat Melayu kita ni khususnya, kadang-kadang harta faraid yang kita dapat tu rupa-rupanya bukan hak kita seorang. Rupa-rupanya abang kita punya juga, kakak punya kita juga kan. Berlaku tak dalam masyarakat tuan-tuan? Faraid ni kena abang sulung dia gagal kat dia seorangnya. Lepas tu nak yang cantik lagi tuan-tuan, dia mati, anak dia pula mewarisi harta tu. Dia sedang memberikan anak-anak dia makan benda yang haram. Jangan buat pasal lah tuan-tuan. Esok ni di akhirat tuan-tuan, masing-masing orang tak mau dah harta ni. Esok ni di sana apa yang orang nak, orang lain tanggung dosa kita. Sebab masing-masing takut, gerun. Sebab tu kalau kita ada terlibat dengan orang,
Kalau dosa kita dengan Allah, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sayyidul istighfar, tiap-tiap hari pagi petang tak lepas, menyesal sungguh-sungguh, insya-Allah. Tetapi kalau dengan manusia dia ada satu lagi syarat tambahan. Apa dia? Kena pergi minta maaf, kena pergi minta halai. Buatlah dua benda ni tuan-tuan, minta maaf, minta halai. Kalau kita ada dengan orang, kalau kita ada buat dosa dengan orang, sebelum hari orang kafankan kita, hari itu kita tak ada peluang dah. Hari itu bimbang tak ada orang nak maafkan kita dah. Hari itu tengok-tengok pahala kita mai kuliah maghrib dengan mai solat berjemaah, bagi kat orang dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi cerita orang yang muflif, orang yang bankrupt, orang yang bawa pahala puasa, bawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tiba-tiba pergi sana, dia duk bagi pahala tu dekat orang yang masa atas dunia dia pernah buat nanya, dia pernah ambil harta, dia pernah tuduh, dia pernah fitnah, dia pernah mengumpat dan sebagainya. Hak ni lah yang paling penat kita tuan-tuan. Tolonglah, sebelum hari kita tak ada peluang lah. Sementara hari masih ada ni kan. Sebab tu dalam masyarakat kita tuan-tuan, kadang-kadang orang rasa yalah dosa khalwat zina memang berat lah dosa tu kan. Tapi hak tu dia minta ampun dengan Allah, dia dengan Allah. Tetapi dosa rasuah, dosa pecah amanah, makan duit dia sebagai dia ada kuasa, dia gagal duit, gagal pula bukan sikit-sikit ni, juta kan, ratus ribu dia makan, silap bukan silap, duit tu duit orang miskin, duit tu duit anak yatim dan sebagainya. Di sana tuan-tuan bayangkan macam mana nak jawab, berapa ribu orang dia perkena. Sebab tu kita ni untung juga tau tuan-tuan, kita ni tak jadi pemimpin tau. Kalau kita jadi pun belum tentu lagi. Main dengan kepala agung ni tuan-tuan, boleh gelong kan, boleh gelong. Saya actually I'm from USA, Ulus Ngara. Oh, dengan bangga tepuk kan. Dulu tanah-tanah sana semua tuan-tuan, tanah siapa? Bukan tanah orang Melayu kita. Belah balik pulau, siapa yang pelingkup? Cina, orang kita juga. Tuan-tuan, kalau dosa kita dengan manusia yang letih ni, cepat-cepat sebelum hari itu Allah tutup serapat-rapatnya. Buatlah kebaikan walaupun mungkin kita rasa kecil, tetapi di sisi Allah tidak tuan-tuan. Silap-silap hak kita rasa kecil itulah rupanya hak tu yang paling ikhlas kan. Imam Ghazali pernah cerita dia bermimpi kan. Dalam mimpi dia rupanya dalam amalan dia hak Allah terima satu ya. Ketika mana dia duk tulis ambil pen dulu tu ada dakwah, ada ayat, tiba-tiba datang lalat hinggap. Dia tengok lalat tu hinggap minum air daripada dakwah, dia rasa kesian dekat lalat tu. Kesian dia tu rupanya hak tu yang Allah terima. Subhanallah. Sama-samalah kita memperingatkan diri kita tuan-tuan. Bukan yang bercakap ni lebih baik daripada yang mendengar. Saya nak ulang lagi. Sesungguhnya yang mendengar tuan-tuan jauh lebih baik daripada saya. Mudah-mudahan benda-benda yang macam inilah tuan-tuan yang Nabi sebut majlis ilmu ni Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Nabi sangat sukai. Kerana bukannya tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan lebih berilmu daripada saya tahu. Tetapi ia satu majlis yang memperingatkan diri kita bersama. Kalau kita duduk di stadium tengok bola tuan-tuan, ada tak kita duduk teringat? Tak ada kan? Kalau kita pergi pasar malam, tak ada tuan. Kalau kita pergi supermarket, tak ada. Sebab tu Nabi, tempat yang paling Nabi tak suka supermarket. Memanglah zaman Nabi tak ada supermarket, pasar. Hari ini supermarket lah, pasar malam dan sebagainya. Bukan kata haram, pergi lah. Tapi selesai cepat-cepat kan? Mudah-mudahan tuan-tuan buatlah kebaikan. Dan saya juga nak ucap terima kasih banyak-banyak sebahagian daripada tuan-tuan dekat sini yang bagi sumbangan untuk wakaf Al-Quran kan, yang tuan-tuan dah baca surah Al-Mulk ni daripada Yayasan Amal kan. Alhamdulillah bulan lepas kita dapat distribute lebih kurang 6,000 naskah di chat. Dan insya-Allah lepas ni kita nak fokus satu lagi wilayah, salah satu negeri di chat ni. Wilayah ni kita sebut wilayah Al-Quran. Saya lupa dah tempat dia tu. Masa saya pergi di chat dulu dengan sahabat saya,
kita memang pergi tempat tu. Memang mereka, orang kata apa, memang hidup dengan Quran. Tetapi Quran tak ada. Bukan tak ada terus, terlalu sedikit. Dan waktu tu kita jadi, insya-Allah kita akan usaha. Dan insya-Allah yang ni projek kita, sasaran kita yang berikutnya, kita nak fokus yang ni, nak hantar ke tempat ni. Dan di waktu yang sama juga tuan-tuan, wakaf kan, ni Ustaz Zul kita ada buat wakaf, tanah wakaf. Betul Ustaz? Kan untuk tahfiz ni. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan. Bagi walaupun RM1, walaupun RM10 kan. Harta yang akan kekal, harta yang kita sedekahkan. Hak tu yang akan kekal. Hak kita tinggal, sorry lah kan. Pakai bagi juga kan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini, walaupun kita punya maudhu' kita tak ada masuk juga tuan-tuan, kewafatan Rasulullah hujung sikit lagi kan, insya-Allah kita kira tahun depan kan, tahun depan pula lah kan, ikut suka aku kan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaatnya khusus untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan yang saya kasih. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.